Makasihlah. Ni sepatutnya kerja abang ni, lipat kain ni semua ni. Tak terbuat abang macam isteri abang. Perempuan nak dengar ayat tu, tahu tak apa. Seronok dengan nenek pangkat. Alhamdulillah, syukur. Seronok kan. Dengar haji itulah. Haji mana? Haji itulah. Haji yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Elok lah tu. Dia kena lama seorang. Kau tak habis dengar cerita ni. Apa dia? Bini dia umur 25. Buntang terang kek kau ni kawan tu. Laki 85, bini 25. Tak huru-hara jemaah suara. Macam mana lebih dapat? Kan elok kalau sebut Alhamdulillah dapat isteri yang tagap boleh jaga dia. Kan? Ni mulut jahat. Malam pertama mati tu lah. Cuba elok sikit bercakap. Hei, parah. Cuma tanya perempuan tu, kau tak perhati mana tanya. Dek, nak tanya sikit apa kau gambar dengan abang Haji tu? Macam mana saya nak cakap Oh, abang ayat dia kan. Dia abang Haji ni dia romantik. Ambil kau romantik kau tu. Dia pandai gurau. Lepas tu dia penyapa. Setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia pokak tak terangnya. Balik. Aduh. Ni contoh, bukan orang sini tu, tempat lain. Sini okey 85, torang ni telinga ni orang lain. Ya. Maka dapat mencegah perbuatan yang dilarang bila kita sedar tentang pengajaran kisah-kisah yang ada dengan perempuan di dalam Al-Quran ini. Dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat segalanya. Dunia hanyalah genggaman tangan. Jika condong ke hal yang buruk, maka segeralah diluruskan agar kembali ke jalan yang benar. Allah dalam Quran menjelaskan kedudukan wanita dalam Islam adalah sama dengan lelaki. Tengok, sebenarnya sama ya? Islam membuat satu perubahan besar terhadap status wanita. Kelakuan orang Quraisy terhadap Quraisy bukan Islam terhadap wanita sangat keji. Wanita seolah-olah tidak berhak untuk hidup. Setiap keluarga yang melahirkan anak perempuan akan membunuh anak yang baru dilahirkan itu. Allah SWT berfirman, bermaksud dan apabila dikhabarkan kepada seseorang daripada mereka bahawa dia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari kerana menanggung duka cita, sedangkan ia menahan perasaan marahnya dalam hati. Ia bersembunyi daripada orang ramai kerana berasa malu disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya tentang ia beroleh anak perempuan, sambil ia berfikir, adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan hina atau akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah. Ketahuilah sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu. Surah An-Nahl ayat 58 hingga 59. Surah An-Nahl ayat yang 58 dan 59. Yang tapi hari ni tengok macam mana anak perempuan penyejuk mata hati abah kan. Sigi tanya anak perempuan demam copek buat pergi klinik. Anak lelaki bagilah Panadol tu. Kan? Kadang-kadang macam tu kan. Anak pula anak perempuan tunggal. Allahu akbar. Ada tak yang tu? Ada tak? Ada kan? Iya. Nak benar anak perempuan, keluar lelaki, dah terpeletok tangan budak tu. Paning kepala kan. Anak lelaki baik, anak perempuan baik, kan? Layanlah sebaik-baiknya. Dan selepas kedatangan Islam, wanita diangkat martabat yang mulia. Mereka bukan lagi penggembala atau manusia hina, tapi menjadi sayap kiri perjuangan Islam. Di posisi perjuangan Islam di bawah Rasulullah SAW, golongan wanita banyak berjasa dan berdiri teguh di belakang tentera Islam. Dalam peristiwa hijrah, Asma binti Abu Bakar menghantar makanan kepada Rasulullah dan bapanya Abu Bakar. Bayangkan masa tu Asma syarat mengandung 8 bulan ke 9 bulan macam tu. Dia naik, bayang anak naik ke gua Sur nak pergi hantar makanan ni bukan satu benda senang. Kita nengok pun bercinta nak naik tu. Kan? Macam mana naik atas tu? Kan siapa yang dah pergi Makkah Madinah, dah pergi umrah, pergi haji, dia tahu. Atas tu lah Gus Sur, Allah. Macam mana? Saya bila mandang dengan memang saya fikir, macam mana cara dia hantar makanan? Kan? Yang sekarang ni dah banyak clear, dulu mungkin lagi tahu lokok-lokok itu kan.
Bila saya naik bas daripada Mekah ke Madinah, betul tak? Kita Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah 5 jam kan. Kita dalam bas, kita pandang kat luar, macam mana Nabi hijrah dulu kan. Sedangkan jalan yang kita nampak daripada tepi jalan, bukan itu perjalanan yang Nabi ikut. Sebab jalan yang Nabi ikut adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Macam tu kita ambil pengiktibaran kan. Tu dia. Begitu juga kita lihat Khadijah binti Khuwailid kan, beliau memberi sumbangan besar terhadap perjuangan Islam, hartanya, dirinya, dia berkorban banyak. Jika nak dibandingkan kaum lelaki, wanita memiliki keistimewaan yang tersendiri kan? Sebab itulah Rasulullah SAW mengutamakan kedudukan seseorang ibu itu 3 kali, kemudian barulah bapaknya. Kan? Penilaian mulia seseorang manusia dapat diukur melalui ketakwaan. Dalam surah Al-Hujurat yang bermaksud, wahai umat manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, dan bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Janganlah malu lah. Aku ni Jawa, jangan malu. Jawa, Minang, Mandeliang, Banjar, tak kisahlah, Bugis, tak kisahlah. Saya tak sagan nak cakap belah abah saya Minang, belah mak saya Jawa. Itu sebab muka saya ni macam Pan Asia. Jawa campur Minang, jadi janang, bantai lah. Kan, tak ada masalah tu dah. Memang belah mak saya Jawa. Mak saya lahir kat Sungai Sekamat, Kajang. Sungai Balak. Sungai Balak, Kajang. Mak saya lahir sana. Mak saya dulu masa kecil dia memang di Kajang. Tapi kemudian arwah atuk dulu Jawa, Puan pun Jawa, merantau. Mula-mula pergi ke Pahang. Kemudian pada Pahang dilancang, kemudian dapat pula rancangan tanah pinggir di Jelebu. Tu yang mak saya pergi ke Jelebu dan membesar di sana. Itu cerita dia. Itu sebab IC mak saya IC Selangor. Kan? Jadi itulah dia, kan? Wanita ni adalah merupakan calon syurga. Dalam surah At-Tahrim yang bermaksud, boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, Tuhan akan menggantikan baginya isteri-isteri lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadah, yang berpuasa, meliputi yang janda dan juga yang anak dara. Surah 66 ayat yang kelima. Kan? Mana berdasarkan ayat ini Allah mengklasifikasikan ciri-ciri wanita syurga, iaitu Islam, beriman, taat dan berpuasa, yakni beribadah. Kan? Wanita Islam bermaksud wanita yang juga bersikap amanah dan tekun menjaga rumah tangga dengan baik. Itulah ciri-ciri yang perlu ada pada diri wanita yang meraih pahala syurga. Apabila seorang wanita itu melakukan 4 perkara: solat fardu 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri, mentaati perintah suami, maka dia bebas masuk ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu yang dipilihnya. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya tu yang saya sebut tadi tu kan. Jaga solat mungkin senang, jaga puasa pun bolehlah nak jaga lagi, tapi jaga maruah diri, tolonglah jaga. Kadang-kadang jaga maruah diri ni kadang kita tak sadar dah, orang sampai sebut tu lah bini siapa tu, langsung keluar di label tahu nama bini orang ni macam ni mulut dia, bini orang ni macam ni. Jaga, ya, jaga peribadi kita, kan? Macam-macam lah lagi, kan? Apa lagi dia kata, maruah suami. Orang kutuk suami, aku tengok laki kau macam tak kerja, relax kat rumah. Dia tak kerja walaupun dia tak kerja, kadang suami tu, isteri tu cover, tak adalah kak, dia kerja, dia banyak buat kerja part time, jadi siang tu dia dah penat, dia kerja kadang malam sampai tengah malam 2-3 pagi. Akak saya samalah doa, mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Yelah cover ni tak, dia lah sama, tengok laki kau tak kerja, memang mampu lagi elok tu nyusahkan orang, garam rasa nak pijak-pijak. Alhamdulillah, jangan macam tu. Jaga maruah suami kita, dan juga taat perintah suami. Taat masuk syurga. Taat mulai hari ni, taatlah segala perintah suami. Apa nak golak pula?
Betul tak? Boleh tak? Kuliah 2 hari lagi. Lawan tetap lawan. Ini soal perjuangan Ustaz. Oh mak ayat kan. Jangan macam tu. Contoh suami kata, entahlah, abang rasa macam hati abang ni naluri abang lah. Abang nak bantu perempuan lain. Dengarlah dulu, jangan marah dulu. Abang rasa macam nak menyelamatkan perempuan tu. Apa pandangan awak? Teruskan bang, terus cerita dulu, habiskan cerita. Tenang. Sebab kena faham orang tua-tua dulu, lagi larang lagi dibuat. Bila suruh dia tak buat. Ada cara abang sebenarnya macam ni lah, abang rasa abang nak kahwin lagi. Oh ya ke? Kejap. Ambil batu asah, ambil pisau. Asah depannya, agak-agak bila abang? Saya cakap. Abang rasa-rasa lah. Abang gurau tadi tu. Cakap kadang heran orang lelaki sampai buat tampah t-shirt beras kita beli. Allah parah waktu. Walaupun beras dia beli, oh yang masak kita tu okey tu, ada perempuan tengok memanglah beras dibeli, duit saya bagi lagi tahu. Bini bagi duit bagi hado tuan-tuan. Perempuan ni tu sebab saya selalu pesan dengan orang lelaki bab nafkah ni. Orang lelaki ni kadang dia salah faham bab nafkah. Orang lelaki kena ingat, bila dia bab nafkah ni, dia kena utamakan isteri dan anak-anak dia dulu daripada mak dia. Itu nafkah. Saya bukan kata tak layan mak elok-elok, layan mak tetap wajib layan baik-baik ni. Tapi nafkah mesti isteri dan anak-anak dulu baru mak dia. Tapi berapa ramai lelaki guna ayat, saya nak lelaki, saya kena utamakan mak saya daripada awak. Salah. Ni nak beritahu hukum. Mesti isteri dengan anak-anak dulu. Tu sebab sebelum kahwin fikir benda ni dulu. Kalau isteri tak redha, suami tu berhutang. Melainkan darurat, yang bulan ni abang tak dapat bagi tau duit nafkah bulan ni. Kenapa bang? Bulan ni mak operate, kesian. Ya Allah, tak apalah bang, mak abang mak saya juga. Macam tu. Tapi kalau saya tak, saya nak hak saya. Kalau isteri cakap macam tu, suami kena bagi. Faham tak? Tapi tahu naklah perempuan tu macam tu kan. Tapi tu nak kena faham. Tapi kalau mak dia susah, dia kena tolong. Dia pula. Sebab kalau ikut perkiraan tu, sebab mak dia tu ada suami dia. Jadi mak pun dah ayah dah meninggal, mak susah. Kalau kita tak tolong dia, tak ada siapa tolong. So dalam hal tu, maka kita kena pandai-pandai lah bantu. Tapi nafkah isteri tetap wajib. Kan? Dan nafkah ni orang perempuan kena ingat, mesti ni, mesti berapa bulan ni punya harga barang mesti macam ni. Tak. Orang perempuan mesti ikut kemampuan suami. Macam tu. Ada satu soalan, dia tanya, Ustaz, suami saya bagi duit belanja dekat saya. Dia bagi duit gaji dia sebulan, dia bagi dekat saya sebagai isteri. Dan kawan-kawan dia sound dia, engkau ni bacul, kau ni dayus. Dia kata, dayus tak? Tak dayus, saya kata. Bayangkan suami bagi duit gaji sebulan, zak, selepuk bagi kat bini dia. Setiap hari dia minta duit belanja. Nak duit minyak, nak duit belanja. Pergi kerja, macam pergi sekolah. Saya kata tak salah, sebab kalau dah itu persetujuan suami isteri. Kadang suami tu memang buat macam tu sebab dia takut kalau dia pegang duit sampai habis dia tak tahu dia belanja apa. Itu lagi baik sebenarnya, perbincangan. Ya? Dan suami ingat, terlepasnya isu nafkah ni dia dengan isteri dia adalah disebabkan oleh redanya seorang isteri pada suaminya tu. Suami susah kan, suami nak tolong mak, tak apa bang, abang tolonglah mak abang dulu. Kita ni pandai lah, kita suka sikit-sikit. Nampak? Ya? Mula dah bawa balik je kan. Tak, memang kena cakap, memang kena beritahu kat suami. Suami kena faham. Ya? Jadi itulah dia. Ikutkan banyak lagi nak cerita ni, tapi itu dia. Dalam bab ni banyak sebenarnya, ramai yang tak ambil berat tentang itu. Dalam Quran pun ada cerita tentang. Dan begitu juga khutbah terakhir Nabi, kan Nabi pesan, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu, kan? Dia sebut kan. Dan benda ni tu sebab Nabi kata, kami kabar bila aku dah tak ada nanti, aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara.
dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Jadi itulah dia. Beriman pada Allah, termasuklah taat pada Allah, ibu bapa dan juga suaminya. Jika seorang perempuan melakukan ketiga-tiga jenis ketaatan tersebut, maka akan dipermudahkan masuk ke dalam syurga. Contohnya, orang perempuan tak mempunyai kewajipan untuk memasak, tapi dia tetap memasak dan menjaga keperluan rumah. Jaga. Itu sebab saya beritahu, orang perempuan sebenarnya tanggungjawab dia dua je. Layan suami beranak, dua tu, lain tak ada. Faham? Suami kata on tak on? On. Layan. Beranak, nak anak lagi, jom. Beranak. Sabarlah anak dah. Siapa tu lupa nama anak siapa? Siapa nama kau? Lupa dah aku nama kau. Dia tanya anak. Kan tetapi tanggungjawab membesarkan anak, mengomeh rumah, basuh baju, lipat kain, didik anak, semua tanggungjawab suami. Faham? Salib. Cuma orang perempuan dengan rela hati bantu tugas suami. Itu sebab suami kena hargai. Makasihlah. Ni sepatutnya kerja abang ni, lipat kain ni semua ni. Tak terbuat abang macam isteri abang. Perempuan nak dengar ayat tu, tahu tak apa. Ni orang perempuan nak terpaksa cakap, penat betul hari ni kemas rumah. Dia terpaksa cakap, kalau tidak suami dia tak tahu. Penat betul kemas rumah hari ni. Aduh. Ya Mini, kalau kau dah penat, apa kau kemas? Lah, ayat dia jam tu yang perempuan sakit hati tu. Patut laki ni cakap, terima kasih lah, saya tolong kemaskan. Tak terbuat abang. Abang. Ini kan sebab saya sayangkan abang. Macam tu lah. Orang perempuan nak dengar kan, perempuan lelaki dia bila nampak suami nampak isteri tengah basuh pinggan, balik kuliah duha, macam tu dia togak pinggan dalam sinki tu. Aduh. Tadi dekat surau jadi MC ni. Contohlah, basuh pinggan ni. Suami nampak, dah, tak apa. Pergi masuk, pergi mandi, siap apa semua, tak apa, biar abang sambung. Suami sambung. Seronok tak? Seronok. Kan? Berbunga-bunga. Walaupun tu lah sekali dia buat dalam 365 hari tu. Tapi dia akan pegang. Suami I selalu tolong I. Wah, sekali. Kan? Bila suami nampak isteri lipat kain, dia duduk belakang, dia picit. Ya Allah, abang sedapnya bang. Bang tak payah abang pun penat kan. Cik, ramah aku tujuh. Ada tu picit-picit dia marah. Abang jangan sentuh saya. Sebab tak kenal abang. Picit 5 minit, lepas tu hasrat berubah. Kan tak siap kain ni kan. Ataupun suami balik ya. Nah, ambil ni. Abang dah booking dah spa muslimah. Nanti cuci rambut, pedicure, manicure, massage urut, bagi segar badan. Habis anak-anak abang jaga. Seronok tak? Seronok tak? Abang terima kasih tau, susahkan abang. Tak susah lah. Abang bookingnya kau bayar lah sendiri. Kurang asamnya jantan. Ingat je lah kau tolong. Tak adalah abang nak bayar, abang gurau je. Buatlah yang terbaik. Semua dalam Quran ni ada. Kalau ikutkan tak cukup ni masa ni. Tapi insyaAllah nanti lain kesempatan. Mana confirm kena panggil lagi ni. Ya, alok tarikh aja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Apa-apa pun jaga adab. Perempuan jaga adab. Ya. InsyaAllah. Bak kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Jaga adab. Anak-anak kita sekarang ni masalah adab. Memang masalah adab. Ajar dia. Anak murid Imam Malik, Abdul Rahman bin Qasim, mengabdikan dirinya menuntut ilmu 20 tahun, tapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Kenapa? Sebab adab penting. InsyaAllah. Bila beradab, InsyaAllah hidup kita senang, dunia akhirat senang InsyaAllah. Akhlak tu kena jaga. Ya. Jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Orang kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan tersemat ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak jolok buah berangan. Kalaulah ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tonang-tonang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik, datang kuasa muslimat menyebut rasa nak junjung. Jadi
Sekarang kalau ada masuk, singgahlah, ada meja kat luar tu, meja ajaib.